Bersama kita malam ini tetamu yang amat kami hormati, sentiasa bekerja keras tanpa jemu, tanpa berehat bagi memastikan usaha mengawal dan mencegah pandemik COVID-19 di seluruh negara berterusan. Begitu besar tanggungjawabnya. Kami berbesar hati dapat bersama Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Tan Sri, kita mulakan terus dengan soalan pertama tanpa melengahkan masa. Kes kini kembali ataupun mencecah lebih 9,000 pada Jumaat dengan Selangor sahaja catat 4,400 kes. Kuala Lumpur 1,271, Negeri Sembilan 899, Kedah dan Sarawak masing-masing 400 kes. Hari ini jumlahnya adalah 9,353, paling tinggi setakat ini Tan Sri. Kes meningkat di Melaka 835. Jadi apa yang kita perlu lakukan di 4 negeri ini, khususnya Selangor? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Hormat Senator Datuk Ras kerana memberi peluang saya untuk libat urus dan berbincang isu COVID-19 dalam negara kita. Dan kalau kita lihat sekarang ni, kita dalam peringkat peperangan yang amat gentir sekali dengan COVID-19, yang mana kita tertumpu peperangan kita di Lembah Kelang. Kerana kes yang kita lihat untuk purata 7 hari untuk Lembah Kelang ialah 4,200 kes. Dan hari ini kes makin meningkat. Ini adalah kerana tindakan kita, iaitu kita telah melaksanakan PKPD yang berketat untuk Lembah Kelang, dan kita meningkatkan lagi saringan tertumpu bersasar di Kuala Lumpur dan juga di Selangor, kawasan-kawasan yang PKPD dan juga kawasan-kawasan yang berisiko. Contohnya tapak binaan. Tapak binaan yang kita laksanakan di saringan di Kuala Lumpur, kluster Daman Lela contohnya, kita berjaya menyaring dan juga mendapati lebih daripada 1,000 kes yang positif. Jadi setiap hari kes saringan dijalankan bersasar di Kuala Lumpur dan juga di Selangor, dan ini menyumbang kepada kes peningkatan kes yang mendadak. Dan apabila kita mengesan kes yang positif, kita akan asingkan dan juga kita akan mengesan kontak rapat kepada setiap kes, dan kita cuba elakkan jangkitan berlaku dalam komuniti tersebut. Inilah tindakan kita. Jadi kita jangkakan kes akan meningkat. Kalau kita lihat pada PKP 2.0 dan juga PKP 3.0, pada 2.0 kita laksanakan pada 13 Januari. Kes melonjak sehingga 5,725 kes pada 30 Januari. Iaitu lebih kurang 2 minggu barulah kita lihat ada penurunan kes. Begitu juga pada 12 Mei kita laksanakan PKP 3.0. Kes melonjak pada 29 Mei, iaitu kepada 9,020 kes, dan kes menurun lepas tu. Jadi sekarang ni kita jangkakan kes akan meningkat kembali kerana kita meningkatkan lagi usaha kita dalam pengesanan dalam komuniti, iaitu sasaran targeted mass testing di dalam komuniti, dan jangkakan kes akan meningkat. Dan kebanyakan kes yang kita kesan ni dalam tahap 1 dan 2. Jadi tetapi kes yang tahap 3, 4 dan 5 itu yang menjadi kebimbangan kita. Jadi dan juga tempoh 2 minggu yang kita laksanakan PKD yang diperketatkan untuk memberi ruang kepada Kementerian Kesihatan dalam perkhidmatan hospital, jadi untuk respon kapasiti respon kita di hospital. Jadi ini yang kita perlu laksanakan supaya kita dapat menampung sakit-sakit yang bertambah di hospital. Dan kita jangkakan inilah pertahanan kita di barisan hadapan. Dan yang amat penting sekali ini, strategi kita dah berubah kalau dibandingkan dengan gelombang kedua. Kerana gelombang kedua kita hanya bergantung pada tindakan kesihatan awam sahaja. Tapi dalam gelombang ketiga ni kita ada iaitu senjata vaksinasi. Dan kalau kita dapat pertingkatkan vaksinasi, nescaya kita dapat kurangkan kemasukan ke hospital dan juga ke ICU. Dan kalau kita boleh mengurangkan kemasukan pesakit ke hospital dan ICU, dan kebanyakan pesakit selepas vaksinasi, walaupun mereka dijangkiti, dan jangkitan pada tahap 1 ataupun 2. Jadi kita lihat juga petugas kesihatan, Kementerian Kesihatan yang telah menerima 2 dos suntikan vaksin, dan selepas 2 minggu ada jangkitan 1,800 orang dijangkiti. Tetapi kebanyakan mereka pada tahap 1 dan 2.
Jadi kalau kita lihat saringan di negeri Selangor dan juga Kuala Lumpur, di gelombang kedua, Selangor juga melaksanakan saringan populasi. Jadi population based screening. Tapi kes positif yang dikesan ada 0.2% ketiga itulah. Jadi kurang dari 1%. Ya. Dan baru-baru ni bulan Mei, tak silap saya, dan negeri Selangor juga menjalankan saringan population based saringan. Saya lihat pada sistem informasi maklumat kesihatan awam, seramai lebih kurang 97,000 hingga 100,000 kes telah disaring di Selangor. Tapi kes yang dikesan positif hanya 0.7%. Begitu saya dimaklumkan oleh Tan Sri Anwar di Kuala Lumpur, kes yang positif saringan dalam population based screening kurang dari 1%. Jadi kita kena laksanakan targeted mass testing di kawasan-kawasan yang berisiko, kawasan-kawasan yang kita jangkakan ada kluster ataupun yang hotspot, barulah kita dapat mengesan kes-kes peningkatan COVID-19 dalam komuniti. Maksud Tan Sri, apabila kita bercerita mengenai hotspot, ini juga fokus juga kepada kilang-kilang, bukan begitu? Betul. Ya. Jadi tetapi negeri-negeri lain pun punyai kilang-kilang yang banyak juga, Tan Sri. Ya. Jadi apa komen Tan Sri mengenai di kawasan-kawasan yang lain? Jadi jangkitan bermula di komuniti, dan apabila ada pekerja kilang daripada komuniti tersebut dikesan positif dan ke kilang dan juga akan menjangkiti kilang. Jadi inilah jangkitan berangkai ataupun dan juga merebak dalam komuniti kita lah. Baik. Jadi bila kita menjalankan saringan sekarang ni, sektor yang banyak pergerakan dan juga ada banyak perhimpunan, contohnya kita lihat pada permulaannya sektor-sektor yang terlibat ialah pendidikan, tempat kerja, komuniti, keagamaan. Selepas kita melaksanakan tindakan kita, sektor pendidikan sebab dia dah banyak sekolah dan tempat pembelajaran ditutup, kes dah semakin berkurangan. Sektor agama pun berkurangan, sektor sukan pun berkurangan. Tapi sektor penjara, ada satu ketika dulu sektor penjara amat tinggi jangkitan. Tapi kita telah mengambil alih 13 PLKN dan juga 6 kem wawasan, di mana banduan yang baru akan ditempatkan di situ untuk tempoh 2 minggu dan pastikan mereka negatif, barulah ditempatkan di penjara-penjara yang dikenal pasti. Jadi ini dapat mengurangkan jangkitan di penjara. Dan sekarang ni kita lihat dalam komuniti dan juga di sektor tempat kerja. Dan daripada sektor tempat kerja, data kita menunjukkan untuk seluruh negara ialah kluster yang terlibat ialah 62 kluster ialah kluster tempat kerja, dan yang lebih ialah kluster komuniti. Daripada 62%, 30% adalah dalam kilang-kilang dan sebagainya. Tapi angka ni lebih tinggi di negeri Selangor, iaitu kluster kilang tempat kerja dah 80% dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain. Bercerita mengenai negeri Selangor, mengenai nilai ambang 4,000 kes yang ditetapkan untuk kita beralih ke fasa kedua, pelan pemulihan negara. Selangor menjadi penyumbang tertinggi terhadap keseluruhan kes. Apa langkah seterusnya yang perlu kita lakukan untuk teruskan turunkan kes itu ke bawah angka 4,000, Tan Sri? 4,000 bukan hanya negeri Selangor, tapi seluruh negara. Jadi kita lihat, jadi kita kena turunkan 4,000. Jadi kita sekarang ni pecah kecil kepada setiap negeri. Untuk mencapai angka tersebut, kita melihat pada kepadatan penduduk tersebut. Kalau negeri Selangor 6.4 juta contohnya, jadi kita melihat pada 12.2 per 100,000 penduduk. Kalau kurang pada 12.2 per 100,000 penduduk, maka dia telah mencapai nilai ambang tersebut. Nilai ambang yang kedua yang ialah penggunaan katil ICU, iaitu kesiapsiagaan ataupun respon perkhidmatan kesihatan, sama ada terhad ataupun sederhana ataupun mencukupi. Dan yang ketiga melihat pada kadar peratusan vaksinasi, sekurang-kurangnya lebih daripada 10%. Untuk tahap fasa 2 ketiga ialah 40%. Kalau kita lihat kepada tindakan kesihatan awam pada fasa ataupun gelombang kedua, kita laksanakan PKP yang amat ketat pada 18 Mac dan dalam tempoh 4 minggu, walaupun JP Morgan mengatakan kita akan mencapai 6,300 kes, kita tak sampai 5,000 pun.
dan kes menurun. Dan selepas tu bulan Ramadan dan juga Aidilfitri kita lanjutkan 2 minggu. Dan selepas tu kes dikawal dengan baik, menurun kepada 2 angka dan juga 1 angka hingga sifar. Pada ketika tu tindakan kita hanya satu, menggunakan kesihatan awam. Kita tak ada vaksin ketika tu. Dan kepatuhan yang amat tinggi dan juga kesepaduan masyarakat dan juga semua pihak untuk kita sama-sama patuh pada SOP. Dan tagline ketika tu ialah duduk di rumah. Kalau kita duduk di rumah, kita kes yang positif, jadi kita tak menjangkiti komuniti. Kalau kita negatif dan kita tak keluar dari rumah, kita tak dijangkiti. Tapi masalahnya Tan Sri, bukan semua orang duduk di rumah. Betul. Jadi bukan semua orang boleh duduk di rumah dan kita ada SOP untuk dipatuhi. Tetapi dalam jangka masa yang panjang, 18 bulan, ramai daripada kita dah tak berupaya nak duduk di rumah ataupun nak patuh pada SOP. Jadi ada kelesuan mental dan fizikal. Dan kita maklum bukan hanya rakyat Malaysia tetapi juga petugas kesihatan. Betul. Dan juga frontliners yang lain. Jadi kita kena ubah strategi kita. Jadi strategi yang kita guna pakai sekarang ni ada 2 serampang, iaitu menggunakan kaedah kesihatan awam lagi tapi dengan jangka masa yang pendek. Jangan berpanjangan. Pendek untuk tempoh 2 minggu untuk kita pertingkatkan lagi, memberi ruang. Tapi itu bukan satu penyelesaian, hanya memberi ruang kepada perkhidmatan kesihatan untuk kita lihat pada peralatan, memberi masa kepada kes-kes yang dimasukkan ke hospital dan kurangkan jangkitan. Jadi menggunakan kaedah kesihatan awam, yang itu penting. Yang kedua, backup kita ialah vaksinasi. Kalau kita boleh tingkatkan vaksinasi, maka kita boleh kurangkan kemasukan ke hospital. Vaksin-vaksin yang kita ada, iaitu matlamat utama ialah mengurangkan kemasukan ke hospital dan penggunaan katil ICU dan juga kematian. Kita lihat daripada pengalaman kita, iaitu kita lihat kita melaksanakan vaksinasi bulan 3 dan di UK dia mula vaksinasi pada bulan 12. Jadi kita 2-3 bulan untuk melihat perkembangan vaksin. Pada permulaan kita tak yakin vaksin itu berkesan dan banyak teori dan kata konspirasi dan sebagainya. Tetapi sekarang ni kita dah ada 3 bulan kita dapat melihat perkembangan di UK. Pada bulan Januari, kematian di UK ialah setiap 50 orang 1 kematian. Tapi selepas mereka laksanakan iaitu tindakan kesihatan awam, iaitu ada perintah pergerakan yang di UK, kawalan pergerakan di UK pada Disember, dan mereka tingkatkan lagi vaksinasi. Sekarang ni selepas 50% daripada penduduk UK telah pun diberi vaksin dan kematian ialah setiap 100,000 hanya 1 kematian. Jadi ini menunjukkan dapat menurunkan kes kematian dan kita lihat trend begini berlaku di US, di UK dan negara-negara lain apabila pencapaian vaksinasi melebihi 50%. Kita ingin mencapai hingga 70 hingga 80%. Nescaya kemasukan ke hospital akan berkurangan. Kalau kemasukan ke hospital berkurangan, sebagaimana saya katakan, pengalaman kita melihat petugas kesihatan yang dijangkiti selepas 2 dos vaksin yang diberikan ada 1,800 orang. Dan lepas tu ini sebab kita menjalankan saringan berkala pada petugas kesihatan. Tapi hanya ada 2 orang tahap 3 dan 1 orang tahap 4. Ini berarti kita boleh hidup bersama dengan virus tersebut, iaitu kalau kita dapat jangkitan mungkin tahap 1 dan 2, selepas kita divaksinasi kita hanya duduk di rumah. Tak payah jadi tak menjangkiti orang lain. Kalau jangkitan pun tidak membawa maut. Inilah kalau kita boleh capai meningkatkan vaksinasi kepada 70 hingga 80%, jadi kita boleh mengawal jangkitan COVID-19 dalam negara kita dan hidup bersama dengan virus. Tan Sri, secara umum kita lihat statistik kes, iaitu kes kumulatif sehingga hari ini ialah 800,227, 191, sementara kes sembuh keseluruhan ialah 731,193. Ada 80,655 kes aktif, 959 kes yang perlukan rawatan rapi ICU dan kes yang perlukan bantuan pernafasan pula adalah 465 kes. Boleh tak Tan Sri jelaskan kepada penonton semua apa gambaran sebenar berdasarkan statistik terkini ini? Kalau kita lihat sekarang ni jangkitan untuk seluruh dunia dah mencecah 189
juta dan kematian ialah 4 juta. Dalam negara kita juga tidak juga terkesan dengan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Tapi kita lihat pemulihan ataupun kes yang pulih juga amat tinggi, iaitu hampir 85 hingga 90%. Dan sekarang ni kes-kes yang keboleh jangkitan 80,000 kes tu kebanyakan ialah kategori 1 dan 2. Dan kita sekarang ni kategori 1 dan 2 kita asingkan di rumah, bukan di hospital. Pada peringkat awal, setiap kes yang positif kita masukkan ke hospital. Betul, ya. Lepas tu kita sekarang ni ada PKRC. Setiap kes yang positif kategori 1 dan 2 kita masukkan ke PKRC. Lepas tu kita kena pasti sekarang dengan CAC kita akan buat penilaian risiko. Risiko yang tinggi baru dimasukkan ke PKRC. Dan sekarang ni juga kita dapati kes tahap 1, 2, 3 dan 4, tahap 1, 2, 3, 4 dan 5. Tahap 1 tak ada gejala, tahap 2 gejala ringan, tahap 3 ada jangkitan paru-paru tetapi tak memerlukan oksigen, tahap 4 memerlukan oksigen dan tahap 5 bantuan alat pernafasan. Jadi kebanyakan kes sekarang ni ialah tahap 1 dan 2. Tahap 3 kita masukkan ke kita lihat jadi kita sekarang ni menggunakan PKRC kita untuk melihat pada tahap 3 dan juga 4. Dan hospital untuk melihat pada tahap 4 dan juga tahap yang 5. Jadi kita meningkatkan lagi keupayaan kita di hospital. Memang sebelum COVID-19 pun hospital kita dah sesak. Tapi dengan menggunakan iaitu kita pastikan beberapa hospital ditukar kepada hospital COVID, contohnya Hospital Sungai Buloh, Hospital Ampang dan beberapa hospital lagi yang kita kena pasti, dan juga di Lembah Kelang ni juga hospital yang lain ialah hospital hybrid. Dan sekarang ni lah keupayaan kita untuk merawat, menampung pesakit-pesakit tahap 4 dan 5. Jadi kalau tahap 5 hanya 5% saja, tapi mereka memerlukan bantuan pernafasan. Masalah yang kita hadapi ialah untuk tahap 4 dan 5 ialah mereka memerlukan masa yang lama di ICU ataupun mendapatkan alat bantuan pernafasan. Tahap 4 biasa dia dalam tempoh 2 minggu. Dan tahap 5 3 minggu untuk duduk di ICU. Jadi inilah kekangan kita dalam segi keupayaan kita menerima pesakit walaupun 5% tetapi semakin bertambah setiap hari. Apa yang dilaksanakan di Kementerian Kesihatan yang kita mencari ruang-ruang yang ada dan kita menukarkan ruang kepada mini ICU, contohnya untuk tahap 4 yang tak perlu bantuan alat pernafasan tapi memerlukan oksigen, dan kita pantau dengan rapi untuk tempoh 2 minggu. Jadi kalau kita lihat dari segi tindakan kita boleh mengurangkan tahap kematian. Dan juga sekarang ni yang ada dikesan mati di luar hospital. Ini yang penting. Apabila mereka positif, mereka berisiko tinggi, mereka kena jalankan pemeriksaan dan penilaian. Kalau penilaian mengenal pasti mereka berisiko akan ditempatkan di PKRC ataupun di hospital. Jadi Tan Sri, apa yang orang ramai perlu tahu setelah menerima dos pertama atau lengkap dengan dos kedua, apa peranan sebenar vaksin, dan juga laporan menyatakan setengah vaksin perlu diberikan sehingga 3 dos bagi memastikan keberkesanannya. Setakat ini kita lihat pada permulaan matlamat kita ialah untuk kita memberikan vaksin kepada seramai yang boleh. Jadi kalau kita lihat di UK, vaksin dipanjangkan sampai 12 minggu, dos pertama dan dos kedua. Dan di MPRA kita lihat pada contohnya vaksin AstraZeneca, tempoh masa yang diberikan ialah 4 minggu hingga 12 minggu. Jadi ramai menggunakan 12 minggu. Dan juga Pfizer ialah 3 minggu. Tapi di UK mereka panjangkan juga hingga 12 minggu, 6 minggu ataupun 12 minggu. Tapi sekarang ni mereka dah kurangkan. Ini adalah kerana didapati bukti-bukti mengatakan kalau hanya 1 dos saja, jadi antibody yang terjana tu tak mencukupi, tak optimal lagi, terutamanya untuk melawan Delta varian yang ada. Jadi sekarang di UK pun dah dipendekkan AstraZeneca vaksin kepada 9 minggu. Kita juga pendekkan. Dan Pfizer kita tak pernah panjangkan, tetap 3 minggu. Dan apa yang penting ialah 2 minggu selepas dos kedua barulah kita ada menjana antibody yang optimum, boleh mempertahankan jangkitan dalam tubuh kita.
kita menggunakan dua strategi. Strategi pertama ialah perlindungan luaran, iaitu menggunakan kaedah kesihatan awam. Strategi kedua ialah vaksinasi perlindungan dalaman. Jadi dua kaedah kita gunakan, boleh kita elakkan daripada dijangkiti. Dan kalau dijangkiti pun gejala dia ringan ataupun tiada gejala. Kalau begitu, kita boleh hidup seolah-olah ni virus yang boleh berhidup bersama dengan kita. So, contohnya macam flu virus dan sebagainya, kerana kemasukan ke hospital, ICU dan membawa kematian amatlah rendah selepas divaksinasi. Jadi kebanyakan vaksinasi ini 2 dos. Kan kita juga ada portfolio vaksin sekarang ada 5, iaitu Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, dan kita ada 2 vaksin yang ada 1 suntikan saja, CanSino dan Janssen, iaitu daripada Johnson & Johnson. Ada lagi beberapa syarikat tengah telah pun mohon untuk didaftarkan dalam proses penilaian. Jadi tapi kalau CanSino mengambil masa 28 hari baru dah mencapai immunity yang optimal. Vaksin lain 14 hari untuk dapat vaksinasi yang optimal. Jadi dapat melindungi kita. Itu yang penting. Apa unjuran Tan Sri berhubung pandemik ini dan perancangan kita seterusnya? Kita rasa kalau melihat pada perkembangan terkini dan juga di negara-negara yang telah lebih maju daripada kita rasa ialah kalau kita boleh pertingkatkan vaksinasi, kita dapat membendung dan mengawal COVID-19 dalam negara kita. Tetapi kita kena berhati-hati, jangan cepat sangat kita longgarkan, iaitu pergerakan, kawalan pergerakan dan sebagainya. Ini kita bimbang kalau kita longgarkan, jadi virus ni ada berpeluang untuk merebak. Terutamanya virus-virus varian yang baru yang kita tak kenal lagi. Jadi apabila ada jangkitan berlaku, jadi virus tersebut akan menjangkit mula-mula di pernafasan atas kita, lepas tu sekarang ni menurun, kebanyakan yang menurun di saluran pernafasan bawah. Dan jangkitan ni bila virus masuk dalam sel, dia akan membiak, dan bila volume ataupun pembiakan yang tinggi akan menjangkit pada orang lain. Yang itu yang pertama. Yang kedua, apabila banyak pembiakan, jadi banyak mutasi akan berlaku. Dan ini yang kita bimbang, mutasi apa yang akan datang lagi. Dan mutasi yang datang tu mungkin menjadikan satu mutasi yang perfect dari segi menular dengan lebih cepat dan juga membawa kematian yang lebih tinggi. Dan WHO telah pun bila mengisytiharkan emergency of international concern, ada 3 faktor utama mereka pertimbangkan. Satu, penularan yang amat cepat. Kedua ialah virulence, satu keganasan virus tersebut membawa kematian yang amat tinggi. Dan ketiga adalah faktor ekonomi. Jadi kita kena lihat 3 faktor ni untuk kita mengawal virus tersebut dan elakkan kita daripada dijangkiti dengan di negara kita, dan juga kita kena jaga ekonomi juga. Tan Sri, kita bercerita mengenai COVID-19. Apa kata kita bercerita pula mengenai kesihatan mental, kerana ini banyak memberi impak burnout, kemurungan, kita semua pening kepala dengan keadaan ekonomi. What is your take on it? Apa pemerhatian Tan Sri setelah kita melalui keadaan ini sejak tahun lalu? Kalau kita lihat daripada pengalaman kita yang lepas, bila kita laksanakan PKP yang amat ketat, tetapi tak sepatutnya berpanjangan. Ketat tetapi dalam tempoh yang singkat. Iaitu kalau 18 Mac 2020 kita laksanakan, dan pada 14 April kita dah dapat lihat trend penurunan dah. Dan sebab dekat dengan hari raya, kita lanjutkan 2 minggu lagi sehingga Mei. Lepas tu kita buka semua. Jadi ini satu pengalaman yang kita dapati, mungkin berkesan. Kita belajar pada yang lepas. Walaupun kalau kita lihat pada 18 Mac, kita melaksanakan amat ketat sekali. Sehingga negeri yang tak ada kes pun kita PKP kan, iaitu contohnya Perlis dan Sarawak. Dan mungkin kalau kita lihat, mungkin kita berjalankan lebih bersasar kepada negeri-negeri yang ada risiko yang tinggi. Negeri yang tak ada risiko, kita jaga sempadan dan kawal dengan baik
supaya kes tak masuk dalam negeri tersebut. Yang itu satu. Yang kedua ialah bila berpanjangan, katalah kita cuba imbangkan ekonomi dengan kesihatan, tapi memanggil masa yang lama, itu yang kita rasa jadi tertekan dari segi petugas kesihatan, kita tak dapat capai imbangan yang terbaik sekali. Itu yang mungkin kita kena lihat bagaimana kita boleh menjalankan tindakan yang bersasar. Sekiranya kita mencecah 10,000, Tan Sri, apakah kita akan seperti tahun lalu? Total Kalau kita lockdown. lihat juga UK, di negeri UK, mereka kes mencecah hingga 65,000 sehari. Tapi sekarang ni dah terkawal kerana menggunakan vaksin. Jadi saya yakin dengan perkembangan terkini, iaitu kita telah lockdown untuk Lembah Kelang, dan juga sekarang ni tindakan kita kerana sasaran targeted mass testing, kes akan meningkat. Memang kita dah jangkakan. Jadi dengan pengawalan yang baik, kita mungkin akan lihat hasil yang mungkin 2 minggu, seminggu lagi ataupun lebih sikit, baru kes akan menjadi ada penurunan. Dalam masa yang sama, kita pertingkatkan vaksinasi. 4 juta dos telah diberikan untuk negeri Selangor, dan Kuala Lumpur juga telah mencapai tahap vaksinasi yang amat memuaskan. Dan kedua-dua ni boleh kita membendung penularan di Lembah Kelang. Kita sedang berperang dengan sesuatu yang kita tidak boleh nampak, saudara dan saudari sekalian. Jadi Tan Sri, dalam 30 saat boleh Tan Sri berikan sedikit amanat kepada rakyat Malaysia yang di luar sana? Jadi saya merayu kepada rakyat Malaysia untuk sama-sama dengan Kementerian Kesihatan membantu Kementerian Kesihatan elak daripada dijangkiti, dan juga kaedah-kaedah untuk elak dijangkiti telah pun kita umumkan. Yang penting ialah sama-sama kita jadi frontliners, iaitu pertahanan terakhir untuk negara kita dan membendung penularan jangkitan COVID-19 demi negara, bangsa dan agama.